Buletin Didik 19 Januari bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka mengesan penularan jangkitan COVID-19 di dua Kolej Vocational KV di negeri berkenaan selepas 87 pelajarnya disahkan positif. Berikutan itu, satu daripada KV terbabit diarah tutup 8 hari oleh JKN sejak 14 Januari hingga Jumaat ini bagi mengawal penularan. Dua kolej itu ialah Kolej Vocational Melaka Tengah dan Kolej Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin di Jasin, masing-masing diisytihar sebagai kluster Jalan Kemendor. Setakat ini kita hanya satu KV saja yang kita tutup sebab apa dah melibatkan kluster. Satu lagi dalam siasatan, kemungkinan untuk dia tutup ada. Tapi kita bergantung kepada hasil siasatan yang kita dapat. Jika hasil siasatan mendapati bahawa kita perlu menutup, maka kita akan tutup. Tapi setakat ini kemungkinan besar nampak seakan-akan dia boleh dikawal. Tambahnya, KB Melaka Tengah merekodkan 76 pelajar positif COVID-19 melibatkan 71 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan yang dikesan selepas 176 saringan bermula 14 Januari lalu. Bagi KB Datuk Seri Abu Zahar Isnin, 11 pelajar disahkan positif COVID-19 selepas 70 saringan dijalankan. Kedua-dua kes itu bagaimanapun tidak mempunyai kaitan dan pihaknya yakin kawalan penularan jangkitan berkenaan akan berjaya dibendung. Penularan kes di institusi pendidikan itu dipercayai berpunca daripada seorang pelajar bergejala hadir ke kelas sekaligus merebak kepada pelajar lain. Siasatan juga mendapati wujud ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP seperti di surau, kelas dan bilik asrama. Dalam pada itu, 29 lagi kes positif COVID-19 dikesan membabitkan pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naim Lil Banat, Kelantan, menjadikan jumlah keseluruhan 73 kes. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin, kluster MB Teleport membabitkan pelajar asrama sekolah berkenaan di Kota Baru dan yang tinggal di Jeli. Setakat ini, hanya 2 daerah dikesan terbabit dengan kluster itu dan ianya dapat dikawal. Namun pemantauan dari semasa ke semasa terus dilakukan untuk memastikan kluster tidak merebak ke kawasan lain. Pelajar yang positif dan bergejala terus diasingkan dengan bantuan pihak sekolah manakala kontak rapat menjalani kuarantin di asrama. Mereka juga dinasihatkan terus menjaga diri dan memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya mempunyai gejala. Kemarin, 44 pelajar asrama sekolah ini dikesan positif COVID-19. Susulan itu, proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka ditangguhkan semalam sehingga 25 Januari ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menggunakan kaedah bom air dari udara dalam usaha memadamkan kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burung di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kaedah itu terpaksa digunakan susulan kebakaran berterusan yang memasuki hari ke-8 hari ini sekaligus menyebabkan pencemaran udara yang serius di kawasan terbabit. Dalam satu kenyataan, JBPM Pulau Pinang memaklumkan pemadaman itu akan dilakukan 8 kru dengan menggunakan 2 helikopter dari unit udara JBPM Subang dan unit udara JBPM Pulau Pinang. Proses pemadaman akan dibuat di lokasi titik panas berdasarkan thermal image yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS. Justru semua agensi atau penduduk diminta tidak membuat sebarang penerbangan drone ketika unit udara bomba melakukan penerbangan dan operasi pemadaman. Tapak pelupusan sampah dengan keluasan 6.5 hektar itu terbakar dalam kejadian jam 4.43 petang Rabu minggu lalu dan ia masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya. 10 sekolah berdekatan turut diarahkan tutup selama 3 hari bermula hari ini berikutan indeks udara menunjukkan kepekatan yang boleh memberi kesan kepada kesihatan dan mengancam nyawa. 10 keluarga membabitkan 44 individu juga ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka sejak Ahad lalu. Sementara itu, semua pihak akur dengan arahan Pejabat Pendidikan Daerah untuk menutup 10 sekolah di daerah seberang Perai Selatan SPS Pulau Pinang. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibong mendapati tiada pelajar yang hadir.
Juga tiada kelibat ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah. Pihak sekolah turut meletakkan notis pengumuman serta menempatkan kaki tangan bagi tujuan pemantauan. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Methodist juga mendapati arahan dipatuhi keluarga pelajar. Dalam satu kenyataan semalam, Ketua Pejabat Pendidikan Daerah SPS Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya akan memaklumkan selewat-lewatnya Sabtu ini mengenai status pengoperasian semula sekolah berdasarkan nasihat dan keputusan Jawatankuasa Bencana Daerah. Kementerian Pengangkutan akan memperhalusi cadangan pengusaha bas sekolah agar kerajaan melanjutkan had usia penggunaan bas berkenaan kepada 35 tahun. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, keselamatan pelajar menjadi perkara utama. Justru penilaian keseluruhan diperlukan sebelum sebarang keputusan dibuat. Laporan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS mengenai kajian sama ada perkara itu boleh dilaksanakan akan mengambil kira faktor itu. Tambah Datuk Seri Dr. Wee, beliau akan meminta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD menilai kajian oleh MIROS kerana ia melibatkan faktor keselamatan penggunaan kenderaan. Paling penting, kementerian tidak akan berkompromi keselamatan pelajar yang menaiki bas sekolah. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat agung tahunan ke-29 Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Bumiputera Kuala Lumpur dan Selangor semalam. Terdahulu, Presiden Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Bumiputera Kuala Lumpur dan Selangor, Amali Munif Rahmat menyuarakan perkara berkenaan memandangkan pengusaha bas sekolah turut terkesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun ketika ini, kerajaan hanya memberi kelulusan melanjutkan had usia penggunaan bas sekolah kepada 32 tahun selain membenarkan pembaharuan lesen bas sekolah yang melebihi had usia 30 tahun susulan terkesan pandemik COVID-19. Universiti Malaysia Kelantan UMK menerima tajaan dana bernilai lebih RM200,000 daripada Kedutaan Amerika Syarikat. Ia bagi menjayakan usaha memelihara warisan rebana kercing di Kelantan di bawah projek penyelidikan US Ambassadors Fund for Cultural Preservation AFCP yang bermula November tahun lalu di Kampung Laut Tumpat. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad berkata, penyelidikan selama setahun itu dilakukan oleh 27 penyelidik UMK dan dijangka dapat disiapkan menjelang hujung tahun ini. Dan hujung tahun ini kita akan persembahkan apa yang dapatan daripada penyelidikan kita dan juga kita akan persembahkan rebana kercing daripada kalangan lebih ramai anak-anak muda dari sekolah dan juga universiti yang akan mengambil bahagian dalam projek ini, ya. Menurut beliau, selain daripada memelihara dan memulihara seni rebana kercing kampung laut daripada pupus, projek itu turut dirangka bagi mengkaji perspektif sosio-budaya dan sejarah persembahan rakyat yang sudah bertapak sejak 150 tahun di negara ini. Penyelidikan ini juga bakal melalui proses pendokumentasian penyelidikan yang merangkumi temu bual mendalam, kerja lapangan dan digitalisasi proses latihan tradisional serta persembahan kebudayaan. UMK juga berhasrat untuk menawarkan kursus mengenai seni budaya itu kepada penuntut yang berminat selain mahu bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri JPN di peringkat sekolah. UMK merancang untuk memperkembangkan tarian tradisional itu sebagai salah satu subjek dalam ko-kurikulum di kelab atau persatuan sekolah. Majlis pelancaran pemuliharaan rebana kercing di Kampung Laut ini disempurnakan Duta Besar Amerika ke Malaysia, Brian D. McFeeters. Ini kesempatan yang baik sekali untuk Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. Satu tujuan utama kami ialah membina hubungan yang erat antara orang Malaysia dan orang Amerika, people-to-people ties. Dan ini proyek satu contoh di mana kami berusaha dengan Ambassadors Fund for Cultural Preservation
membantu sedikit dengan proyek University Malaysia dan Pak Harun untuk to preserve and to record the tradition of Rebana Kerching. Tapi ini tidak hanya tentang Rebana Kerching, tentang hubungan antara Amerika dan Malaysia. Beliau melihat Rebana Kerching sebagai seni warisan unik dan berharap hasil penyelidikan ini dapat memberi manfaat besar kepada generasi akan datang selain mengekalkan warisan sesebuah negara. Dalam usaha menarik minat pelajar dalam pembelajaran bahasa Melayu, seorang guru memperkenalkan aplikasi mudah alih ciptaannya yang dinamakan Bijak Karangan. Aplikasi ini dilengkapi tip dan nota rujukan kepada pelajar untuk menghasilkan penulisan yang baik dan berkesan ketika sesi pembelajaran di rumah. Guru Bahasa Melayu College Vocational Keningau, Cikgu Larry David membentangkan aplikasi ciptaannya itu di persidangan dalam talian di New York, Amerika Syarikat pada 16 Januari lalu. Persidangan International Liberty Interdisciplinary Studies Conference itu turut menampilkan pembentang dari Eropah, Asia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Idea penghasilan aplikasi ini tercetus ketika penutupan sekolah tahun lalu kerana pandemik COVID-19. Bimbang murid-murid tidak dapat mengikuti PDPR dengan baik dan seterusnya tidak dapat menguasai format tertentu dalam penulisan esei. Cikgu Larry bertekad membimbing pelajarnya melalui kaedah yang lebih berkesan. Aplikasi ini mudah difahami dan ringkas, sekaligus tidak memerlukan nota sebagai rujukan. Ia juga dilengkapi ayat-ayat contoh dan peribahasa yang bersesuaian bagi membimbing pelajar menghasilkan karangan yang baik. Buat pertama kalinya, Media Prima Berhad memperkenalkan harta intelek animasi kepada rakan-rakan penaja bersama menerusi Media Prima Toons, MP Toons. Ia sekaligus memberi peluang kepada rakan penaja untuk berkolaborasi dengan Media Prima dalam pemasaran produk. Disiarkan secara dalam talian, setiap peserta dipertontonkan peranan bahagian perlesenan dan pembarangan L&M dan harta intelek yang dapat menghasilkan kandungan animasi baru. We are also excited to unveil the world of licensing opportunities with our award-winning animation brands, featuring a mix of innovative content and prudent ad space to maximize your marketing investments. Tambah Datuk Khairul, pihaknya turut berbangga dengan pencapaian dua harta intelek cemerlang, Alia dan Sofia, yang kini boleh di-stream secara langsung di platform penstreaman Disney Plus Hotstar dan mempunyai lebih daripada 360,000 langganan di YouTube. Begitu juga Ejen Ali yang telah melakar kejayaan dan rekod baru sebagai filem cereka animasi pertama mengumpul lebih 30 juta ringgit kutipan box office semasa tayangannya pada 2019. 5 speaker berpengalaman dalam pelbagai bidang turut berkongsi pelbagai topik menarik menerusi MP Toons. Antaranya Azimah Azman, pengerusi animasi, rangkaian televisyen Media Prima dan Primeworks Studios, Ketua Pegawai Eksekutif Blind Spot Studios Luqman Othman dan Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation Usamah Zaid Yassin. Kereta tanpa pemandu dijangka bakal jadi popular di sebuah pekan di England. Di Milton Keynes, sebuah syarikat sedang menguji kenderaan tanpa pemandu yang dikawal dari jauh pada masa yang sama memperkenalkannya secara berperingkat kepada penduduk tempatan. Ia disasarkan untuk menyaingi perkhidmatan tempahan kenderaan seperti Uber. Imperium Drive ketika ini sedang menguji kereta tanpa pemandu di sebuah stadium menggunakan prototipe. Cara ia beroperasi, pengguna perlu menempah kereta menerusi aplikasi sebelum ia bergerak ke lokasi tanpa pemandu dengan dikuasakan teknologi 5G. Pengguna kemudiannya boleh memandu sendiri kenderaan itu untuk ke destinasi pilihan. In terms of the time it takes for a car to arrive, on-demandness of it, all will be very convenient, but you become your own Uber driver and save cost on your Uber trip. When you get to your destination, you just pull over on the app, ask for a remote driver to take over control of that vehicle, and off you go to your destination without having to worry about parking either. Perkhidmatannya disasar dimulakan tahun ini dengan nama Fetch.
Projek ini sebahagian daripada inisiatif kebangsaan Britain, program percubaan 5G dengan modal 4.5 juta pound atau lebih 25 juta ringgit. Difahamkan sebaik beroperasi sepenuhnya, Fetch mampu menawarkan harga 50% lebih rendah berbanding Uber. Kenderaan pertama yang bakal digunakan pula kereta sedan Kia Niro. Di Asia, syarikat Gogoro semakin menjadi pilihan pengguna motosikal elektrik di Taiwan. Mana tidaknya, ia menawarkan perkhidmatan pertukaran bateri yang memudahkan pengguna. Hanya tukar bateri, tak perlu tunggu lama. Sudah tentu cara ini lebih efektif berbanding pengecasan bateri tradisional yang memakan masa. Beroperasi sejak 2015, Gogoro kini mempunyai kira-kira 500,000 pelanggan yang menggunakan ratusan ribu baterinya setiap hari melalui lebih 2,000 stesen yang ditempatkan di seluruh Taiwan. With millions of people living on top of each other, where space and time is really hard to come by, the only transition to electric that is possible is not through the traditional tether charging, but really through battery swapping. With battery swapping, you don't have range anxiety. You can go as far as you want. You don't have any wait time. It takes just seconds to swap. And then most important of all, we manage the safety of our batteries. Dengan khidmat pertukaran bateri, Gogoro mampu menghentikan pelepasan kira-kira 360,000 tan karbon dioksida ke udara, sekaligus membantu menjaga bumi daripada pemanasan global dan perubahan iklim. Syarikat ini juga telah menembusi pasaran motosikal terbesar dunia seperti China, India dan Indonesia, malah bakal didagangkan di pasaran saham New York tidak lama lagi. Oh, angkasawan kita telah terkeluar dari kapal angkasanya dan sedang berlingkar-lingkar. Saya tak dapat nak tolak dia dan dia sendiri pun tak dapat nak tolak diri dia. Kenapa? Kerana keadaan di angkasa sendiri yang tidak ada udara, bermakna tidak ada geseran. Jadi sebab itulah mereka memerlukan pack khas untuk membantu pergerakan mereka dengan menujah gas nitrogen. Apapun, adakah anda tertanya kenapa saya tak boleh sentuh angkasawan kita? Ini kerana ini cumalah satu imej maya bagi satu objek yang sebenar yang berada di bawah sana. Imej maya berbeza dengan imej nyata. Imej maya adalah imej yang tidak boleh ditangkap atas skrin berbanding dengan imej nyata seperti kita lihat di pawagam. Okey, jom kita perhatikan objek sebenar di bawah sana. Terdapat dua satah yang membolehkan ilusi ini terbentuk. Satu ialah satu satah condong yang berada di dalam ruangan ini, manakala satu lagi satah melengkung yang berada di atasnya. Cahaya yang terpantul dari objek di bawah sana akan naik ke atas dan akan dipantulkan semua ke bawah oleh satah melengkung. Manakala satah condong akan memantulkan pula cahaya tersebut keluar dan membentuk imej maya. Sukan, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia hampir pasti akan meninggalkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Presidennya Tan Sri Mohamad Nozar Zakaria mengesahkan Zijia sudah pun menghantar surat peletakan jawatan pada 11 Januari lalu, namun keputusan mahupun tindakan lanjut terhadap juara All England itu akan diputuskan Jumaat ini. Menurut Tan Sri Nozar, pihaknya sudah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan Zijia bagi memujuk pemain itu kekal bersama BAM, namun sehingga kini Zijia belum menarik semula surat untuk meninggalkan badan induk itu. Justru Tan Sri Nozar memberi mandat kepada timbalan presidennya, Datuk Seri Jahaberdin Muhammad Yunus, untuk melihat perkara ini dengan lebih mendalam. Tambah Tan Sri Nozar, pihaknya menafikan Zijia berdepan masalah dengan BAM mahupun barisan kejurulatihan badminton negara. Sebaliknya, pemain perseorangan lelaki itu memaklumkan dia tidak boleh menangani tekanan dan mahu mengikut rentak sendiri. Kita fikirkan bahawa tujuan kita ialah untuk membawa beliau lebih tinggi lagi supaya satu hari nanti beliau boleh menjadi macam Datuk Lee Chong Wei. Beliau baru saja memenangi satu All England. Seharusnya beliau fokus dan kekal pada BM. Namun beliau mengatakan bahawa beliau bukan Datuk Lee Chong Wei, beliau tidak boleh tahan pressure. Beliau rasa mahukan mencapai apa yang beliau inginkan dengan cara beliau sendiri dan space dengan beliau sendiri.
Untuk rekod, Zijia bernaung di bawah BAM sejak 2013. Beliau pernah bergelar juara di Terbuka Poland, Terbuka Taiwan, Sukan C Filipina dan paling diingati sudah semestinya All England pada tahun lalu. Tenis terbuka Australia, bintang Sepanyol Rafael Nadal dan wakil tuan rumah Ashley Barty yang juga pemain nombor 1 dunia antara yang mara kepusingan ketiga kejohanan. Nadal, pemain ranking ke-5 dunia yang juga pilihan ke-6 kejohanan, berjaya mara ke pusingan seterusnya selepas menumpaskan lawan dari Jerman Yannick Hanfmann. Nadal yang juga bekas juara 2009 menang menerusi keputusan 6-2, 6-3 dan 6-4. Turut mara, wakil Itali juga pemain pilihan ke-25 Lorenzo Sonego menundukkan lawan juga dari Jerman. Berdepan Oscar Otte, Lorenzo mengesahkan kemaraan dengan kemenangan 2-6, 6-2, 6-3, 6-1. Dalam pada itu, kejutan berlaku ke atas seorang lagi pemain Jerman yang juga pilihan keempat kejohanan, hasrat Dominik Kofer mara ke pusingan ketiga tidak kesampaian. Kofer tewas di tangan pemain pilihan ke-23 dari Amerika Syarikat Riley Opelka 4-6, 3-6 dan 6-7. Sementara itu, aksi wanita wakil tuan rumah juga pemain ranking pertama dunia Ashley Barty tepati ramalan mara ke pusingan ketiga tenis terbuka Australia. Menentang Lucia Bronzetti dari Itali, Barty mudah mencatat kemenangan straight sets 6-1 dan 6-1. Turut mengesahkan kemaraan Madison Keys dari Amerika Syarikat yang mara dengan keputusan straight sets 6-2 dan 7-5 ke atas lawan dari Romania Adina Christian. Manakala pemain Belarus Victoria Azarenka pilihan ke-24 mengenepikan cabaran Jill Teichmann dari Switzerland 6-1 dan 6-2. Pameran karya seni berkonsepkan augmented reality di Serpentine, London mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.